Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menyambung pembelajaran kita kelas 2KAA, kelas membaca dan juga menghafaz Al-Quran. Baik, kita sambung bahagian ulumul Quran pada asbabun nuzul. Asbabun nuzul. Apa dia asbabun nuzul? Asbabun nuzul kita boleh takrifkan sebagai peristiwa atau persoalan-persoalan yang menyebabkan turunnya satu-satu ayat atau beberapa ayat untuk menerangkan peristiwa dan hukumnya. Okey, peristiwa ataupun persoalan yang menyebabkan turun satu-satu ayat ataupun beberapa ayat. Mengapa diturunkan? Untuk menerangkan peristiwa dan juga hukumnya. Hukumnya. Asbabun nuzul, sebab turun. Sebab turun. Ini masukkan dengan asbabun nuzul. Baik, apakah faedah asbabun nuzul? Apakah faedah-faedahnya? Antara faedah asbabun nuzul. Kenapa berlaku asbabun nuzul? Kita tahu takrif dia tadi, sebab turun ayat. Kenapa berlakunya? Satu, membolehkan pentafsiran ayat dengan tepat supaya sesuatu ayat itu ditafsirkan melalui peristiwa yang berlaku ketika ayat itu diturunkan. Yang kedua, menjelaskan makna lafaz umum dalam Al-Quran. Jika ada lafaz-lafaz yang bersifat umum, maka dia boleh difahami makna tersebut melalui peristiwa yang berlaku. Yang ketiga, sebagai asas perbandingan peristiwa dan watak yang berlaku ketika turun ayat Al-Quran dan dengan masyarakat yang berikutnya. Kesesuaian ataupun perbandingan peristiwa dan watak ketika turunnya ayat tersebut. Dan yang keempat, memudahkan hafazan dan mengetahui maknanya dengan tepat. Bila ayat itu diturunkan berdasarkan sesuatu sebab ataupun peristiwa, maka dia mudah hafaz. Mudah hafaz. Turun satu ayat, dua ayat, ada satu peristiwa yang berlaku, maka para sahabat mudah hafaz dan tahu peristiwa tentang apa ayat ini diturunkan. Dan yang terakhir, yang kelima, faedah mengetahui asbabun nuzul, iaitu mengukuhkan keimanan terhadap hukum-hukum Allah. Okey, baik. Seterusnya kita masuk tentang bahagian asbabun nuzul. Berapa bahagian asbabun nuzul? Bukanlah semua Al-Quran diturunkan dengan sebab atau peristiwa yang berlaku, tetapi sebahagian diturunkan tanpa asbab. Oleh itu, bolehlah dibahagikan Al-Quran kepada dua bahagian. Al-Quran dibahagikan dua bahagian berdasarkan kepada asbabun nuzul. Bahagian yang pertama. Bahagian yang pertama ialah diturunkan tanpa sebab. Tak ada sebab tertentu. Seperti ayat yang menceritakan tentang Nabi-Nabi dan umat yang terdahulu. Ini tentang sejarah. Maka tak ada sebab diturunkan, sekadar menceritakan tentang peristiwa-peristiwa Nabi-Nabi dan umat terdahulu. Yang kedua, bahagian yang kedua ialah ayat yang diturunkan berdasarkan kepada sebab atau peristiwa yang tertentu. Ayat ini turun sebab apa? Ayat ini turun mengapa? Contoh. Contoh yang pertama, diturunkan berdasarkan peristiwa atau sebab ialah menjawab persoalan yang ditimbulkan kepada Rasulullah SAW seperti persoalan tentang harta rampasan perang yang terdapat dalam surah Al-Anfal. Persoalan tentang harta rampasan perang. Nak dibuat apa, nak bagi kepada siapa, boleh ambil atau tidak, dijelaskan. Dijelaskan dalam ayat surah Al-Anfal. Yang kedua, untuk menempelak seperti yang terdapat dalam surah Al-Masad. Surah Al-Masad, menempelak. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, menempelak Abi Lahab. Abi Lahab ataupun Abu Lahab. Yang ketiga, mengajar syariat-syariat dan hukum hakam. Contohnya, peraturan hutang piutang seperti yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Tentang ayat hutang tak? Ayat hutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu urusan dengan hutang piutang,
yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya. Ini tentang berhutang. Maka Allah suruh kita tulis. Allah suruh kita tulis. Okey. Contoh yang lain, peristiwa yang keempat, menetapkan jiwa Rasulullah SAW seperti yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat 32. Tetapkan hati. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Dan orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran itu kepada Muhammad semuanya secara sekaligus? Dengan sekaligus. Al-Quran diturunkan dengan cara beransur-ansur itu kerana kami hendak menetapkan hatimu wahai Muhammad dengannya, dan kami nyatakan bacaan kepadamu dengan teratur satu persatu. Menetapkan hati Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah. Maka diturunkan secara beransur-ansur satu persatu supaya tetap hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini tentang asbabun nuzul. Maka kita tahu asbabun nuzul tadi apa dia? Peristiwa yang berlaku, diturunkan kepada sesuatu golongan yang tertentu. Itu maksudnya asbabun nuzul, sebab nuzul sesuatu ayat tersebut. Okey, baik. Kita masuk ke bahagian yang kedua ataupun tajuk yang kedua pecahan tadi tentang asbabun nuzul, iaitu ayat makkiyah dan madaniyah. Kita fahamkan apa dia ayat makkiyah, apa dia ayat madaniyah. Ayat makkiyah, ayat madaniyah. Apa maksud ayat makkiyah? Ayat-ayat yang diturunkan sebelum hijrah, walaupun bukan di Mekah. Bila kita sebut ayat makkiyah, apa dia? Ayat yang diturunkan sebelum hijrah walaupun bukan di Mekah. Diturunkan sebelum hijrah. Sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ta'rif ayat Al-Quran? Ini sebagai info tambahan. Bilangan ayat makkiyah dalam Al-Quran ada 86, manakala bilangan madaniyah ada 28. Semua sekali 114 ayat. Kita sambung tentang ta'rif ayat madaniyah. Makkiyah kita dah tahu ayat yang diturunkan sebelum hijrah walaupun bukan di Madinah. Manakala ta'rif ayat madaniyah, apa dia ayat madaniyah? Ialah ayat-ayat yang diturunkan selepas hijrah walaupun bukan di Madinah. Yang penting dia selepas hijrah. Makkiyah sebelum hijrah. Kita lihat kepada tanda-tanda ayat makkiyah. Antara tanda-tanda ayat makkiyah, nak kenal, macam mana nak kenal ayat makkiyah? Satu, setiap surah mengandungi lafaz kullan. Ada lafaz kullan. Yang kedua, setiap surah mengandungi ayat as-sajadah. Ada ayat sajadah. Contoh dalam surah as-sajadah, sujud sajadah, ada ayat as-sajadah. Yang ketiga dimulai dengan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, dalam surah Al-Baqarah. Dimulai dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali surah Al-Baqarah dan Ali Imran, huruf-huruf hijaiyah. Contoh alif lam ra, ada huruf-huruf hijaiyah kecuali Al-Baqarah dengan Ali Imran. Yang kelima, setiap surah yang mengandungi kisah-kisah Nabi dan umat dahulu kecuali surah Al-Baqarah. Dalam surah tersebut mengandungi kisah-kisah Nabi. Kisah-kisah Nabi yang terdahulu kecuali Al-Baqarah. Contoh dalam surah Taha. Banyak lagi surah-surah yang menceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Yang keenam, kebanyakan surah-surahnya adalah mufassal. Surah-surah mufassal. Surah mufassal. Yang ketujuh, tiap-tiap surah mengandungi cerita-cerita Nabi Adam dan Iblis kecuali surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah.
Baqarah. Yang ke-8 mengandungi ayat-ayat pendek. Ayat-ayat ni adalah ayat-ayat yang pendek. Maka dia ialah ayat surah Makkiyah. Yang ke-9 menjelaskan soal-soal tentang akidah dan juga akhlak. Akidah dan akhlak. Yang ke-10 terdapat bantahan terhadap orang-orang musyrikin dan menerangkan kesalahan kepercayaan dan amalan mereka. Dia cerita tentang akidah. Tentang akidah. Dan yang ke-11 terdapat banyak lafaz qasam, sumpah. Sumpah wallahi billah tallah. Okey, lafaz-lafaz sumpah. Okey, seterusnya tanda-tanda ayat madaniyah. Antara tanda-tanda ayat madaniyah. Okey, yang pertama mula dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tadi an-nas, ya ayyuhan nas, semua manusia. Ini orang-orang yang beriman. Yang kedua mengandungi keizinan atau perintah berperang. Okey, dalam ayat tu banyak tentang perang. Yang ketiga menerangkan hukum-hukum syariah. Yang keempat makna mengenai orang-orang munafik. Ciri-ciri munafik dan sebagainya. Yang kelima membantah kepercayaan dan amalan ahli kitab. Okey, ahli kitab. Yang keenam mengandungi ayat yang panjang berbeza dengan Makkiyah, ayat dia ayat-ayat yang pendek. Baik, kita dah tahu tentang ciri-ciri ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Baik, kita lihat apakah faedah untuk mengetahui ayat Makkiyah dan Madaniyah. Apa faedah dia? Faedah. Yang pertama dapat membezakan nasakh dan mansukh. Nasakh dan mansukh. Nasakh mansukh ni ialah tentang yang dihapuskan ataupun yang menghapuskan. Ayat-ayat dihapus, menghapus. Nanti kita boleh bincangkan secara panjang lebar. Okay, ada rezeki kamu, kita akan belajar dalam tingkatan 4 atau tingkatan 5 dalam tajuk nasakh mansukh. Quran Sunnah. Ustaz. Okey, baik. Yang kedua, dapat mengetahui sejarah perundangan yang disyariatkan secara beransur-ansur. Okey. Cara beransur-ansur sejarah perundangan yang disyariatkan. Okey. Okey, baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, dapat mempercayai keaslian Al-Quran dan terpelihara dari berubah-ubah. Okey. Baik, dalam ini adalah jadual ayat Makkiyah dan Madaniyah bermula dari ayat pertama sehingga dari surah Al-Baqarah hinggalah ayat ke-114, iaitu surah An-Nas. Okey, alhamdulillah kita selesai tentang asbabun nuzul dan juga ayat Makkiyah dan Madaniyah. Baik, moga bermanfaat. Assalamualaikum. Jumpa lagi insya-Allah.